إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم المعاد اللهم يا فتاح اللهم يا عليم اللهم يا خبير اللهم يا مبدئ اللهم يا معيد اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah sekalian. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, kurniaan dan rahmat kepada kita. Alhamdulillah, di antara rahmat dan kurniaannya itu Allah panjangkan umur kita untuk dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi peluang kepada kita berada dalam ketaatan, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudara fillah dikasih sekalian. Pada pertemuan lepas kita telah bincangkan tentang bagaimana usia ataupun umur yang Allah anugerahkan kepada kita, ia merupakan modal untuk kita gunakan berniaga dalam kehidupan dunia kita ini. Maka kehidupan dunia kita ini adalah umpama kita sedang berniaga. Dan perniagaan kita itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah perniagaan dalam bentuk ujian semua. Ya, dalam bentuk testing bagi diri kita. Bermula sahaja kita daripada bangun sampailah kita tidur kembali, bahkan bermula daripada kita dihidupkan di muka bumi ini, dilahirkan di muka bumi ini, sampailah kita meninggal. Maka semua itu adalah fasa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menguji kita dengan semua yang kita dapatkan. Maka Allah uji kita dengan kesihatan kita, Allah uji kita dengan harta kita, Allah uji kita dengan anak-anak kita. Dan pada kesimpulannya, tuan-tuan kasih sekalian, orang beriman akan ada saja satu perkara dalam kehidupannya yang menyebabkan dia terpaksa angkat tangan, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Allah tidak akan bagi semua perjalanan dengan smooth bagi orang beriman. Dia akan ada satu perkara yang menyebabkan dia terasa perlukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu penting. La'allahum yatadarra'un, kata Allah. Agar apa? Agar kita jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tuan-puan lihat kehidupan Rasulullah SAW, kalau tuan-puan lihat dari awal lahir dia saja sampai dia meninggal, adakah semua smooth saja, elok saja, bagus saja, baik semua tanpa ada dugaan, cubaan, ujian? Tidak. Cuba tuan-puan bayangkan, Rasulullah SAW lahir saja ayah dia dah tak ada. Ibu dia tidak memiliki apa-apa. Kemudian tuan-puan dikasih sekalian, dia disusukan oleh orang lain. Umur 4 tahun dia balik kepada ibu dia, tapi tak berapa lama ibu dia meninggal dunia. Maknanya umur dalam
6 tahun dia dah yatim piatu, orang kata. Kemudian tuan-puan, dia pelihara oleh datuk dia. Tapi 2 tahun selepas tu datuk pula meninggal dunia. Sehingga umur 8 tahun dia dipelihara oleh bapa saudara dia, iaitu siapa? Abu Talib. Abu Talib ini bukan orang kaya. Dia bukan bapa saudara Nabi yang mempunyai harta. Dia adalah orang yang sederhana saja. Kebetulan ramai anak pula. Dan tuan-puan kasih sekalian, hiduplah dia apa adanya. Bahkan diriwayatkan bahawasanya terpaksalah Rasulullah SAW dari kecil sudah bekerja. Dia pergi mengembala kambing. Itu ujian Rasulullah SAW. Sampailah dia umur 25 tahun, dia menikah, berkahwin dengan Khadijah. Hiduplah senang sementara. Akan tetapi tuan-puan, umur dia 40, dia diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Dan pada masa itu bermulalah lagi cubaan, dugaan, ujian kehidupan dia, yang tidak berhenti sampailah dia meninggal dunia. Oleh itu, saudara fillah yang dikasihi sekalian, kadang-kadang Allah tarik semua nikmat dunia ini untuk kita merasakan nikmat dekat dengan Allah. Apa tu? Nikmat dekat dengan Allah. Ketika dijauhkan daripada kita nikmat-nikmat dunia ni, biasanya macam tu. Orang beriman memang akan ditarik nikmat-nikmat dunia ni, tuan-puan, supaya dia merasakan satu nikmat namanya qurbun minallah, iaitu dekat dengan Allah. Itu dalam bahasa Al-Quran ni adalah ma'allah. Ma'allah. Apa makna ma'a? Bersama Allah. Kalau tuan-puan tengok ayat Al-Quran yang menggunakan perkataan ma'a, tuan-puan, mesti dalamnya ada iaitu ujian. Sebab kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Kata Allah. Kita lihat ayat Al-Quran yang ada mengandungi ma'a. Kalau tuan-puan perhatikan nanti, maka tuan-puan akan dapatkan bahawasanya, kita lihat, innallaha cuba lihat tuan-puan surah Al-Baqarah, tuan boleh tengok. Untuk tuan-puan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kalau tuan-puan tengok, siapa yang minta tolong ni, tuan-puan? Orang yang minta tolong ni siapa? Tuan-puan tengok ayat bawah sekali, ayat yang bawah sekali. Siapa yang minta tolong ni biasanya? Tentulah orang yang susah, kan? Oh, yang ada dalam masalah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu nak minta tolong yang menyebabkan kamu dekat dengan Allah. Apa tu? Minta tolong dengan sabar. Yang kedua pada itu, minta tolong dengan solat. Sabarkan diri kita, sabarkan hati kita, kemudian kita cuba tunaikan solat. Masa kita bersabar tadi itu, masa itulah Allah paling dekat dengan kita. Allah tak tetapkan pada kita, tak hadapkan kita pada sesuatu, melainkan Allah beri yang terbaik pada kita. Ini kita kena letakkan tersebut. Okey, cuba tuan-puan tengok lagi ayat yang lain. Boleh dikatakan tuan-puan ma'a semua tu adalah di dalamnya, Boleh tengok ayat yang surah Al-Anfal ayat 46 pula. Surah Al-Anfal, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as
taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu bertelingkah sesama kamu, nanti akan hilang kekuatan kamu. Akan hilang, kamu akan jadi gagal, jadi lemah, akan hilang kekuatan kamu. Maka dalam menghadapi itu kamu bersabarlah. Bersabar dalam apa di sini nih? Bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menghadapi kerenah-kerenah orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang kadang-kadang seolah-olah provokasi kita untuk buat sesuatu. Maka kita sabarkan diri kita. Masa itu tuan-tuan, kalau kita dapat dudukkan diri kita pada kesabaran tersebut, itulah innallaha ma'as sabirin. Jadi kebersamaan Allah itu apabila kita menghadapi ujian-ujian kehidupan ini dengan apa? Dengan penuh kesabaran. Ustaz, Ya, silakan. Ustaz setuju tak? Yang ni Allah Maha ni, Allah bersama orang yang bersabar. Allah Maha ni dikaitkan dengan alamat. Dengan Alamat. alamak Allah. Adakah itu daripada Allah Maha? Oh, ataupun Allah Maha. Allah Maha. Allah dan Maha. Okey, bagus. Ini pakar bahasa ni kan. Dia kaitkan dengan bahasa Allah alamak kan. Seolah-olah sebenarnya Allah Maha. Boleh jadi Tuan Haji Allah Maha. Tapi masalahnya kita kata Allah mak je sama mak awak kan. Yang ini ni pendapat ni Profesor Nakib Al-Atas. Nakib Al-Atas. Alamak tu Allah Maha. Masya-Allah Allah. Jadi tapi kena betulkan lepas ni, jangan alamak Allah Maha agar makna dia betul-betul kena pada tempat dia. Baik, saudara fillah yang kasih sekalian, ini di antaranya menariknya bahasa kita, bahasa Melayu. Dan pada pertemuan lepas tuan-tuan, kita membincangkan tentang fasa-fasa kehidupan kita, yang mana pertama adalah fasa alam ruh, kemudian dilanjutkan dengan fasa alam rahim, kemudian fasa alam di dunia ini. Alam di dunia ini Allah jadikan tempat kita diuji, tapi dalam masa yang sama diberi kita bekalan yang cukup untuk kita dapat melepasi ujian itu dengan selamat. Maka Allah juga bagi pada kita satu panduan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak ada yang Allah bebankan kepada kita melainkan pada kemampuan dan keupayaan kita. Maka kalau tuan-tuan baca surah Al-Baqarah lagi tuan-tuan, ayat 150 buka surah Al-Baqarah 155 Buka surah Al-Baqarah 155, muka surat 24. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa itu? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu. Cuba sambung sikit. Dengan apa? Dengan sedikit. Jadi dalam bahasa Arab tuan-tuan perkataan bisyai'in. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Bisyai'in tu dengan sedikit. Ingat tu ujian macam mana? Sedikit. Dibandingkan sebenarnya nikmat kurnia yang Allah bagi. Maka kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, perasaan takut, bimbang, wal-ju' dan lapar, wa naqsin minal amwal, kurang harta, wal anfus dan jiwa, wal thamarat dan buah-buahan. Kata Allah, kita diuji, tapi dibandingkan dengan dibandingkan dengan kita tak cukup benda tersebut, sebenarnya kita lebih banyak cukup dia. Tuan-tuan ada ke tuan-tuan sakit sampai 24 tahun? Dalam sebulan, dalam setahun, tuan-tuan berapa hari sakit?
Kita bandingkan dengan 365 hari, banyak sihat dia tak? Tapi setengah orang kadang-kadang dia ingat sakit dia tu je. Dia lupa sihat yang banyak Allah bagi tu. Maka salah satu cara untuk kita bersyukur, tuan-puan, kita kena lihat yang banyak tadi tu. Maka contoh orang yang bersyukur siapa, tuan-puan? Ketika diuji dengan sakit, itu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini kisah dia berumur dalam 80 tahun tu. Pada masa 80 tahun tersebut, tuan-puan, Allah bagi dia semua cukup. Harta kekayaan melimpah ruah, anak-anak sebanyak 12 orang, sihat dan jadi orang berjaya semua. Kemudian dia juga mendapatkan isteri yang baik. 80 tahun, tuan-puan. Dan di tengah masyarakat beliau juga dipandang, dimuliakan orang. Boleh dikatakan hidup Nabi Ayub alaihissalam selama 80 tahun sebablah perfect. Semua ada, cukup semua. Maka tuan-tuan puan kasih sekalian, masuk umur 80 tahun, Allah datangkan satu wabak yang menyebabkan semua haiwan ternakan, harta tersebut habis. Dan wabak tersebut mengenai anak dia pula, sehingga anaknya yang 12 orang tu pun meninggal dunia. Tengok tu, harta habis, anak pun tak ada satu pun bekas. Dan penyakit itu pun menerpa dia, menyerang dia, sehingga pada itu tidak ada di anggota badan tersebut melainkan kena sakit tersebut kecuali hati dia je. Semua badan dia habis. Orang ketika itu menjauh daripadanya, tak nak jumpa lagi dah. Kalau dulu orang selalu datang jumpa dia, tapi ketika dihadapan dengan ujian tersebut, orang jauh daripada dia semua. Maknanya harta habis, anak sudah habis semua, kemudian orang pun jauh. Dia kata semua kebanggaan dunia dia dah habis dah. Tinggal lagi isteri yang masih sabar lagi, masih bertahan lagi. Tapi lama-lama, tuan-puan, akhirnya isteri dia pun meninggalkan dia. Tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, isteri dia sebelum meninggalkan dia bagi tahu dia, wahai Ayub, engkau kan Nabi, engkau kan orang yang dekat dengan Allah. Kenapa engkau tak doa aja ke Allah? Aku yakin Allah akan makbulkan doa engkau tu. Itu kata isteri tersebut. Apa jawab Nabi Ayub? Aku malu. Allah dah bagi aku senang bertahun-tahun lamanya, baru aku diuji 2 bulan baru dia kata. Takkanlah dengan 2 bulan itu aku dah give up, dia kata. Aku dah putus asa, tak boleh nak sabar, dia kata. Maka isteri dia, okeylah kalau macam tu. Masuk tahun kedua, dah 2 tahun dah ni Ayub. Bukan 2 bulan lagi. Doalah ke Allah agar Allah sembuhkan sakit engkau tu. Segan aku dah berapa tahun dah banyaknya dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah dengan ini saja aku dah tak boleh bertahan, dah give up. Sehinggalah tuan-puan, masuk tahun ke-10, isteri dia yang give up. Tapi Nabi Ayub give up tak? Tak. Dia tetap bersabar sampai 20 tahun. 20 tahun. Yang keluar dari mulutnya apa? Rabbi massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dia hanya mengadu, dia hanya bercakap dia, Rabbi
inni masaniyud durru wa anta arhamur rahim. Dia ni abang dia. Ya Allah, aku kena penyakit ni ya Allah, tapi aku tahu Engkau Maha Penyayang ya Allah. Tu dia tu. Itu yang dia pegang tu. Tapi Engkau Maha Penyayang. Maknanya Nabi Ayub ni tahu betul Allah tak akan bagi kepada dia sesuatu itu untuk menzalimi dia, untuk dia membenci dia, tidak menyayanginya. Tapi dia faham itu Allah uji dia, pasti itu tanda sayang Allah kepada dia. Terungkap kata-kata itu tuan-puan, langsung terbuka pintu arsy. Dan Allah suruh malaikat Jibril memberitahu kepada Ayub, wahai Ayub, engkau pergilah ke perigi itu, engkau mandilah dengan air tersebut. Maka Nabi Ayub pun pergi ke perigi tersebut, berbersih-bersih dengan air tersebut, dan kemudian Allah angkat semua penyakit itu. Dan apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah sihatkan dia 2 kali ganda lagi sihat daripada sebelum itu. Dan kemudian tuan-puan dikasih sekalian, Allah kembalikan harta kekayaan dia tersebut 2 kali ganda daripada harta kekayaan dia. Kemudian Allah kembalikan istrinya kepadanya, dan kemudian dia beranak 2 kali lebih banyak daripada anak dia tu. Ni kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita bersabar menghadap sesuatu tuan-puan, Allah akan bagi double. Allah akan bayar lebih lagi. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Maka oleh itu tuan-tuan puan kasih sekalian, sabarkan diri kita, sebab kesabaran ini merupakan kunci daripada kejayaan kita, hubungan kita dengan Allah. Dan ingat, ketika kita sabar, itulah Allah amat dekat dengan kita. Maka Nabi Ayub ketika dia menyebut, aku kena penyakit ya Allah, dan aku tahu Engkau Maha Penyayang Allah, Allah langsung buat tindakan. Apa sebab? Allah sangat dekat padanya. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka selepas alam dunia, kita ada alam barzakh, kemudian alam akhirat. Saya tak cerita tentang itu. Saya akan lebih fokus tuan-puan itu pada alam dunia kita ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Tapi Rasulullah SAW ingatkan kita pada 2 nikmat yang selalu kita tertipu dan terlupa. Itu apa dia tu? Nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Maka tuan-puan kena ingat balik pada prinsip kita. Orang beriman, dia tidak akan biarkan setiap masa yang berlalu tanpa ada pulangan. Tanpa ada pulangan. InsyaAllah nanti macam mana nak pastikan tuan-puan, setiap masa kita tu ada pulangan untuk kita. Nanti kita akan bincangkan. Dan Rasulullah SAW juga ingatkan kita supaya bahawa jangan kita terlupa dengan 5 perkara sehingga datang 5 perkara yang lain. Apa dia tu? Masa muda sebelum datang masa tua. Dah lepas Ustaz memang tertipu dah. Kemudian tu, masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu. Dah mulai sakit-sakit dah Ustaz. Kemudian masa kayamu atau masa kamu berada sebelum datang kefakiranmu. Dan masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan terakhir adalah masa hidupmu sebelum masa matimu. Baik, tuan-tuan puan-puan dikasihi sekalian, pada setiap fasa Allah memang ciptakan kita berfasa-fasa, berperingkat-peringkat. Maka Allah dalam surah Nuh ingatkan kita, kenapa Allah nak ubah keadaan kita dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Apa kata Allah? Untuk kamu merasa kebesaran Allah. Maka apa kata Allah dalam surah Nuh tersebut? Malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara.
mengapa kamu masih belum percaya, belum merasakan lagi kebesaran Allah, ya, keagungan Allah, yang mana Dia tunjukkan kepada kamu dengan menciptakan kamu itu dalam keadaan berperingkat-peringkat kejadiannya, ya. Ada tingkatan-tingkatan. Itu dari kanak-kanak, kemudian kita jadi muda, kemudian jadi dewasa, kemudian kita menjadi tua pula. Itu semua tu adalah fasa-fasa yang kita lalui, supaya pada perubahan fasa tersebut kita terasa ada Allah, ya. Kita terasa ada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, ya. Yang mana tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, tuan-puan tahu bahawasanya kita tak boleh nak kacau kitaran kita semua, kan? Kita pasti akan melaluinya, kan? Kalau tuan-puan ditanya, tuan-puan, bila masa paling best dalam hidup tuan-puan? Agak-agak kalau dibagi peluang hidup atau kembali kepada masa tersebut, tuan-puan nak jadi macam tu. Muda, masa muda, masa sekolah, ingat. Masa apa lagi? Masa kanak-kanak, kan? Masa kanak-kanak, yang mana pada masa tersebut kita tak ada beban apa-apa, kan? Maka kita nak kembali kepada masa kanak-kanak tersebut. Tapi tuan-puan kasih sekalian, Allah takdirkan kita tak ada U-turn dah, ya? Kita tak ada U-turn. Memang laluan kita akan terus berubah, akan terus berubah, dan kehidupan kita akan terus berubah, ya? Mau tak mau kita akan pergi kepada fasa-fasa selanjutnya. Tuan-puan, bertuah tuan-puan sebagai orang yang beriman, yang Allah hantar kepada kita Al-Quran untuk kita memahami fasa kehidupan kita ni. Tahu tak tuan-puan, orang non-Muslim yang bukan Islam, yang mana mereka tak faham akan kehidupan ni, tak mengerti tentang apa sudah ini, sudah itu, apa nak buat lepas ni, lepas itu. Kita dalam Islam dengan sempurna, dengan detail diterangkan apa yang akan berlaku pada kita. Semestinya tuan-puan, kita akan lebih confident untuk menghadapi fasa-fasa selanjutnya dibandingkan dengan orang kafir yang mereka akan teragak-agak. What next? What next? Itu tak. Jadi kelebihan Islam tu, dia tunjukkan pada kita bagaimana perjalanan hidup kita dari tidak ada sampailah sentiasa ada, kan? Itu, ingat tuan-puan, kita diciptakan Allah untuk kekal ke untuk binasa? Kesimpulannya adalah untuk kekal, ya. Yang binasa tu yang mana satu? Jasad kita je, tapi roh kita kekal, ya. Maka setiap fasa dalam kehidupan, roh itu tetap ada. Jadi bermula dengan roh, nanti roh ni akan kekal. Maka sayang tuan-puan dan sekalian, kita sibuk dengan yang tak kekal ini. Kita lupakan roh yang akan kekal tadi itu. Menangis roh tersebut, asyik nak dibagi makan yang jasad ni saja. Maka apa makanan roh? Betul? Ya, makan jasad, nasi, air, kan? Makan roh apa? Apa makan roh? Ha? Ingat poin kita pada semalam. Keistimewaan alam roh pada itu, kita kenal Allah. Maka setiap perkara yang mengenalkan kita kepada Allah balik, mengingatkan kita kepada Allah balik, itulah yang disukai oleh roh. Faham tak tu? Jadi setiap yang mengenalkan, menghubungkan kita, merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah makanan roh. Maka majlis ilmu yang semacam ni, roh sangat seronok, suka. Apa sebab? Kita menyebut balik, menghubungkan roh itu dengan Khalik dia, dengan pencipta dia.
dengan kekasih pertama. Ya. Apa lagu dia? Kaulah kekasih awal dan akhir. Itu Allah itu yang kita kasih dari awal, tahu? Ya. Dia yang kita kasih dari awal. Cuma sayang tuan, sampai di dunia ni kita lupa kekasih itu sebab kita dah jumpa orang lain, kekasih lain. Yang kekasih itu tidak akan kekal. Tapi kekasih yang satu ini akan sentiasa menunggu kita. Barana ampe, apa kata? Dan tunggu juo apa? Lupa saya kan. Ramina kan? Okay. Jadi Allah akan sentiasa selalu ketika kekasih dia ini tuan-puan, kita makhluk dia ni jauh daripada, dia sentiasa membuka pintu, mari come to me. Mari datang ke sini, dekat dengan aku. So Allah suka. Terbuka tak? Bila jadi dia tertutup untuk kembali kepada Allah, untuk dekat dengan Allah, bila dia dua je. Satu pada tu pintu ketika roh sudah tercabut, ditarik daripada tubuh badan kita. Jadi maknanya selagi peluang roh ini ada dalam jasad kita ni tuan-tuan, peluang kita untuk mengambil hati dan mencintai Allah kembali itu sangat besar. Selagi dia masih ada kat sini ni, maka kembalilah kepada Allah. Ke dalam Al-Quran digunakan tuan-puan ungkapan, cuba tuan-puan buka surah Al-Dhariyat. Surah apa itu? Al-Dhariyat, juzuk 27. Tengok okey, ayat itu ayat 50, muka surat 522, surah Al-Dhariyat. Okey, ayat 50, Al-Dhariyat ayat 50. Apa kata Allah? Fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru ila Allah. Apa arti dia? Tahu tak mana firru tu? Asalnya berlarilah kamu. Farra yafirru, apa itu? Berlarilah kamu kepada Allah. Ingat, segala sesuatu yang mengajak kita dekat dengan Allah, tuan-tuan, dia selalu mengatakan perkataan laju, tahu. Fafirru ila Allah, larilah kamu kepada Allah. Cepat-cepat, bukan jalan santai. Fafirru ila Allah. Jadi dalam arti kata, kalau kamu tersasar, kalau kamu tersesat dan tahu bahawasanya jalan balik itu kat sana, maka bagaimana? Fafirru ila Allah, balik cepat. Jangan risau. Tapi syaitan dia akan kacau kita, tahu. Muda lagi, ada lagi masa, enjoy lah dulu, Tapi ingat, Allah suruh kita balik cepat, balik kepada pangkuan Allah, balik kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kembali. Fafirru ila Allah, lari. Maka dalam surah Ali Imran lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kat surah Ali Imran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
Cuba tengok ayat Ali Imran. Okey, ayat 133. Okey, ayat apa dia tu? 133. Maka Allah kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Apa makna dia? Ya. Maknanya nak kembali kepada Allah ni disuruh laju, disuruh cepat. Ya. Mendekat kepada Allah secepat-cepatnya. Apa pernah dengar kan hadis kursi? Apabila hamba-Ku datang kepadaku sejengkal, maka akan datang kepadanya sehasta. Ya. Hamba-Ku yang datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Maknanya Allah sangat mengalu-alukan kita kembali kepadanya. Dia memang tunggu kita. Dia tunggu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu tuan-tuan sekalian, hazam dalam diri kita untuk kita tidak jauh daripada Allah, tidak melupakan Allah, mengingatnya kembali. Baik, tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, dalam kehidupan dunia kita ini, kita ada tuan-puan kasih sekalian 5 fasa juga, 5 peringkat juga. Pertama adalah peringkat kanak-kanak atau namakan as-siba. Ini peringkat kanak-kanak adalah peringkat kita fitrah. Kalau tuan-puan nak tahu keadaan manusia yang sempurna dengan Allah tu seperti kanak-kanak tu. Okay. Yang mana tuan-puan nampak kanak-kanak tersebut ada ke risau tentang esok? Tak ada kan? Main je kan? Okay. Kanak-kanak tuan-puan ada ke nak mendengki, nak menyimpan dendam? Okay. Tahu tak, Allah jadikan kita di akhir hayat kita kembali seperti itu, seperti kanak-kanak itu, supaya supaya kita balik kepadanya dalam keadaan fitrah balik. Nanti kita akan cerita di akhir hayat ini macam mana Allah Subhanahu Wa Taala akan buatkan kita. Jadi dia bermula dengan fitrah dan berakhir dengan fitrah. Kalau tak berakhir dengan fitrah tu, itu masalah tu. Masih simpan dendam lagi, kan? Risau besok, rumah aku ini siapa yang nak ambil ni? Duit aku kat bank, macam mana diorang nak bagi-bagi nanti? Kanak-kanak tuan-tuan letak duit RM50, RM100 kan? Letak merata-rata je kan? Tak risau pun nak hilang kan? Basically tuan-puan kasihan, kalau Allah bagi kita pada masa akhir hayat kita semua lengkap, tak ada kurang apa-apa, kita kena berhati dengan hati fitrah tadi tu. Jangan minta pula jadi lupa semua kan? Jangan tak lupa Tapi imagine demensia, lupa, demensia. Itu ada dalam ayat Quran. Kita akan bincang. Baik, so tuan-puan dikasih sekalian, bezanya tuan-puan dikasih sekalian, fitrah kita masa kecil tak ada tanggungjawab, tak ada taklif nama dia. Tak ada apa itu? Taklif. Taklif tu apa tu? Beban tanggungjawab.
Tak ada mesti solat, mesti puasa. Tak ada. Cuma tuan-tuan dan apabila kita di akhir hayat kita, kita akan ada dalam fitrah juga. Cuma tuan-tuan kita masih ada taklif lagi, masih ada tanggungjawab lagi. Mau tak mau kita kena lakukan sedaya upaya kita. Cuma pada waktu kita dah berumur tersebut tuan-puan Allah bagi banyak diskaun. Allah bagi nama dia rukhsah. Saya sebut rukhsah itu adalah keringanan-keringanan untuk kita dapat melaksanakan semampu kita. Yang paling penting adalah hasrat hati kita tersebut tidak pernah berkurang. Aku nak. Maka nanti kita di antara yang perlu kita adjust tuan-puan dan sekalian adalah hati kita. Jangan sampai tenaga berkurang, kemampuan lemah tuan-puan tapi semangat pun lemah. Jangan semangat tetap membara. Jadi badan biarlah dia dah tua tapi tuan-puan semangat masih muda, membara. Bahkan nanti tuan-puan semangat seperti itu lebih hebat daripada orang muda nanti. Baik, tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Memang kita akan melalui fasa tersebut, yang mana Allah kata dalam surah Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Kalau sekiranya tuan-puan dalam ayat Al-Quran Allahu, maknanya ayat Al-Quran ni ayat bahasa Arab tuan-puan kadang-kadang dia dahulukan verb dia tahu. Khalaqallahu, Allah telah mencipta. Dalam bahasa Melayu macam tu. Tapi dia Allah tu kat belakang. Kalau didulukan khalaqa tersebut, mencipta tu, makna emphasize dia pada perbuatan tu. Allah nak highlight pasal perbuatan mencipta tu. Dan biasanya perbuatan mencipta itulah yang dipersoalkan orang. Maka pada ayat ini didulukan Allah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Kenapa didahulukan Allah ni? Sebab apa? Masalah manusia, kenapalah aku sakitnya? Siapa yang buat aku macam ni? Aku dah jadi teruk ni, macam mana ni? Kenapa ni? Faham tak tu? Maka tuan-puan ingat surah Rum ni. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Allah yang jadikan dulu kita lemah, dan selepas lemah itu kita diberi kekuatan, itu kita jadi dewasa, kan? Jadi muda, dewasa. Tapi ingat, lepas kita dewasa tersebut akan mengalami satu degradasi, pengurangan. Kita akan lemah kembali. Siapa yang buat tu? Allah. Supaya kita ingat dia tu. Ingat tadi tu kita dalam ayat surah Nur tadi, malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara, kata Allah. Jadi ketika berubah sesuatu tersebut, Allah. Jadi untuk kita ingat tu, Allah sebut Allahul ladzi. Sebab ini biasanya orang yang tak ada Tuhan, dia akan rasa marah, rasa geram. Nampalah aku jadi macam ni, kan? Jadi kita sudah ada tempat kita nak pulangkan urusan kita. Kalau tuan-puan nampak nanti ketika kita umur dah usia tuan-puan akan banyak perkara yang kita kembalikan kepada Allah. Itulah makna ayat wa ilaihi turja'ul umur. Kepadanya lah tempat kembali segala urusan. Wa ilaihi turja'ul umur. Balik ke dia. Tapi semua orang ke akan ada, mungkin ada juga tuan-puan pada masa tua dia tuan-puan dia kuat lagi. Itu kata Allah,
yakhluqu ma yasha. Dia mencipta sesiapa yang dia kehendaki. Ada orang yang tak macam tu. Tapi lumrahnya majoriti manusia akan melalui proses ini. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala buat kepada kita macam tersebut? Wa huwal alimul qadir. Apa tu wa huwa? Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Jadi dia nak tunjukkan luas ilmunya. Bila kita nak lemah ataupun bila kita nak tua, itu Allah yang tahu. Sebagaimana dia tunjukkan juga adalah power dia, kekuasaan dia. Ya. Kadang-kadang ada orang tuan-puan ni sihat walafiat. Siapa pernah jumpa kawan memang sihat walafiat, kaki sukan, tak ada apa-apa keluhan. Tengok tiba-tiba kena stroke. Ada ke tak? Ada. Stroke tu okey lagi. Heart attack, meninggal terus pun banyak, kan? Kenapa demikian? Itu adalah tanda Allah Maha berkuasa untuk mengubah sesuatu. Maka kita orang Islami jangan lupa tuan-tuan kasih. Dan Allah ingatkan kita tuan-tuan kasih sekalian bahawasanya di antara kita tuan-tuan ada yang Allah meninggalkan, Allah matikan awal. Apa kata Allah? Wallahu khalaqakum thumma yatawaffa minkum. Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang mematikan kamu, mewafatkan kamu. Dia kata tuan-puan dia ciptakan tak lama je hidup, dia meninggal dah lepas tu. Dan ada satu ni tak meninggal juga, kan? Tak mati-mati juga. Dan dia bagi panjang umur sehingga dia merasakan satu fasa dalam kehidupan nama adalah ardhalil umur. Itu umur yang paling lemah. Okey, di antara yang tuan-puan perlu lakukanlah, tuan-puan kena minta perlindungan kepada Allah daripada ardhalil umur ini. Iaitu umur yang mana kita lemah, tak boleh buat apa, pikun, demensia tadi tu, sehingga menjadi kadang-kadang menyusahkan anak keluarga kita. Ya, tuan-puan, Nabi ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Dan ada satu sambungannya, ada wa'udzubika min ghalabatin wa qahri rijal, kan? Ya, ada yang tak ada qahri rijal tu, wa'udzubika minal adzalil umur. Adik. So hari tu kita banyak hutang, alhamdulillah rumah dah settle. Apa nama tu? Kereta pun tak ada lagi hutang lagi dah. Tukar dengan ardhalil umur ni. Kalau tak pun tambahlah. Wa'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal wa'udzubika min an arudda ila ardhalil umur. Ada doa ni, an arudda ila ardhalil umur. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah agar aku dijadikan pikun. Minta kepada Allah. Minta lindung, ya, minta perlindungan kepada Allah daripada fasa tersebut. Jangan biarkan. Dan ingat tuan-tuan, doa powerful. Maka di antara perkara yang di akhir hayat kita ini tuan-tuan, umur 60 ke atas, di antara yang perlu kita tekankan adalah banyak berdoa. Banyak berdoa. Ya. Doa ini sangat hebat, sangat dahsyat. Banyak berdoa. Tuan-puan, doalah benda yang tuan-puan inginkan, sebagaimana tuan-puan doa kepada Allah perkara agar tuan-puan dilindungkan daripada yang tidak tuan-puan inginkan. Minta kepada Allah. Dan ulama tuan-puan kasih sekalian mengakhiri hidupnya kebanyakannya sesuai dengan yang mereka doakan. Ada yang minta meninggal dalam keadaan sujud solat. Betul-betul Allah bagi. Tidak mustahil tuan-puan kata Allah bagi kepada kita. Jadi minta, jangan tak minta. Minta kepada Allah apa yang kita mahukan, dan minta kepada Allah apa yang
supaya kita dilindungi daripada apa yang kita tidak mahukan. Minta kepada Allah. Okay? Baik. Ya, sila tuan je. Okey, baik. Okay. Baik, tuan-tuan dikasih sekalian, secara asasnya umur umat Nabi Muhammad dan Nabi sendiri cerita antara apa itu? Umur 60 ke 70 tahun. Semua dah sampai semua ke? Alhamdulillah. Lebih dah maknanya ini kita sudah sampai. Apa kata Rasulullah? Umur umatku antara 60 70, sedikit dari mereka, sedikit tahu, sedikit dari antara mereka yang Allah jadikan lebih daripada 60 atau 70 tersebut. So, siapa dan tuan-puan lebih dah 60 70 bonus dah. Saya dah sini ke? Kak, saya bukan. Okey. Baik tuan-puan sebenarnya banyak kelebihan kita umur 60 tahun ni tuan-puan tapi saya tak bincang tersebut. Saya fokus kepada iaitu tuan-puan perlu tuan-puan ingat ketika kita umur dah 60 tahun, maka Allah akan kata kepada kita tak ada uzur dah bagimu. Apa tak ada uzur ni? Tidak diterima lagi dah alasan bagi kita. Tak boleh buat. Okey. Apa kata Rasulullah SAW? Man ummira sittina sanatan. Siapa yang berumur 60 tahun, atau 70 sanatan, ataupun 70 tahun, faqad udhira ilaihi fil umri. Allah tidak menerima lagi alasan untuk dia tidak mengenal Allah, untuk dia tidak menunaikan solat lagi, untuk dia lepas tu leka lagi. So umur 60 tahun ke atas adalah masa untuk kita fokus. Untuk kita fokus lagi. Fokus untuk akhirat kita. Jadi jangan bagi ada ruang lagi tuan-puan untuk maksiat terbuat lagi. Tak ada lagi dah. Dan insya-Allah saya yakin tuan-tuan perempuan tak ada lagi itulah. Itu tak ada lagi dah. Kalau ada lagi umur 60 tahun ni pikiran-pikiran mengarut tersebut, na'udzubillah min dzalik. InsyaAllah kalau kita umur 50 sebelumnya, atau umur sebelumnya, sebenarnya starting dia bila tuan-puan 40 40 adalah starting kita rubah hala tuju kita. Kalau tuan-puan kapten kapal, tuan-puan kapten kapal pastikan bahawasanya kapal dia tu menghala ke syurga tuan-puan. Jadi mula dia pusing, itu masa umur 40 tu. Kan? Tapi umur 40 tadi tu mungkin lagi adalah belum 180 lagi kan, baru mungkin 40, 50 kan. Tapi masuk umur 50 tahun dia kena jadi 100. Dan umur 60 tahun semestinya dah tuan-puan 180 darjat dah berubah dari yang tadi umur sebelum 40 tu dia buat. Tak boleh lagi dah corner apa tu? Corner kanan, corner kiri. No. Lara no. Memang jangan bagi ruang lagi. Jangan bagi ruang. Apa sebab tuan-puan? Ketika tuan-puan 60 tahun, kebaikan tuan-puan akan digandakan. Tapi ingat, dosa tuan-puan pun kalau buat masa tu faham tak tu? Jadi kebaikan yang tuan-puan buat umur 60 tahun ke atas,
dia akan lagi banyak pahala dia daripada orang tumpang buat masa 40-50 tadi. 60 tahun digandakan. Tapi at the same time, ingat kalau buat yang tak elok akan digandakan juga. Kan tuan-tuan tahu, ingat hukuman bagi orang tua yang, orang dewasa yang minta maaf berzina, kan hukum mati kan. Dah kahwin dia hukum mati. Sedangkan untuk orang yang muda yang tak kahwin lagi hanya rejam saja. Hanya sebat saja. Sebat saja. Maka ulama kata umur kita dah ini dia jadi double. Dia lebih teruk. Maka oleh itu jangan bagi ruang langsung untuk kita terlibat dengan benda-benda yang tidak baik. Dan Allah dalam Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Sa'altullahi min abna'il arba'ina min ummati." Aku pernah meminta keampunan kepada Allah terhadap anak-anak ataupun orang-orang yang berumur 40 tahun daripada umatku. Maka Allah berfirman, "Wahai Muhammad, ya Muhammad, qad ghafartu lahum." Aku ampunkan dosanya. Jadi umur 40 tahun tersebut Allah akan mudah untuk mengampunkan dosa kita. Tapi dengan cara apa itu? Minta ampun. Umur 40 tahun minta ampun kepada Allah, insya-Allah Allah akan ampunkan. Fa abna'ul khamsin. Macam mana dengan orang-orang yang umur 50 tahun? Qala inni qad ghafartu lahum. Allah pun ampunkan. Apa maknanya di sini ni? Umur 40 tahun sampailah ke 60 tahun ni Allah buka pintu taubat, pintu keampunan seluas-luasnya. Kalau kita minta ampun macam mana? Allah ampunkan. Tuan-puan jangan ragu. So, tuan-puan ingat dosa-dosa lepas, ingat tuan-puan minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan lepas taubat tersebut, tuan-puan yakin Allah ampunkan tuan-puan. Selepas tuan-puan yakin Allah ampunkan tuan-puan, tuan-puan fokus kepada membina kebaikan-kebaikan, amal soleh selanjutnya. Fokus. Kadang-kadang syaitan juga pengaruhi kita. Ya Allah tak ampunkan dosa engkau ni dosa selilit pinggang. Dia kata Allah tak akan biarkan kamu macam itu. Allah akan azab kamu. Buang fikiran tu, kita taubat nasuha, tak akan kembali buat tersebut, dan yakinlah Allah akan ampunkan. So, sebab apa? Kadang-kadang tuan-puan, fikiran tu mempengaruhi diri kita juga, keyakinan diri kita. Menyebabkan hidup kita tidak tenang. Dan ingat, di antara sifat orang beriman adalah tatma'innu qulubuhum. Hati mereka tenang. Tenang, yakin dengan pengampunan Allah tersebut. Pegang. Fokus bagaimana nak membina kebaikan-kebaikan lagi. InsyaAllah yang dosa-dosa tersebut Allah akan ampunkan. Ini jaminan Allah yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan dikasih sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min mu'ammarin yu'ammaru fil Islam arba'ina." Siapa yang dipanjangkan umurnya tapi dia dalam Islam, dia jaga amalan-amalan Islam. Amalan Islam apa? Jaga syahadah dia, jaga solat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia. Apa kata Allah? Dia jaga tu, dafa'allahu anwa' al-bala. Allah akan jauhkan dia daripada berbagai macam bala bencana. Apa di antaranya tu? Dengan syarat dia jaga tadi tahu. Jaga semua rukun Islam tu. Allah jauhkan dia daripada al-junun, gila. Allah tak akan jadikan dia hilang
akal, junun. Wal juzam, sopak, wal baras, kusta. Jadi umur 40 tahun dia jaga Islam dengan baik, Allah akan hindarkan tu. Penyakit apa di sini ni? Penyakit yang berbahaya. Fa idza balagha al-khamsina hawwana Allahu alaihi al-hisab. Dia jaga Islam tadi tu sampai umur 50 tahun, Allah akan ringankan hisab untuk dia. Maknanya ketika hari hisab tersebut, Allah akan ringankan. Bagaimana hisab yang ringan tersebut, tuan-tuan sekalian? Tahu tak cara dia? Hal ini pernah ditanya oleh Bunda Aisyah kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa maksud dengan hisaban yasira tersebut? Maka Rasulullah menjawab, hisaban yasira itu Allah tunjukkan kitab amalan kita dan amalan-amalan yang kita lakukan, tapi Allah kata, aku ampunkan dosa-mu semua. Diampunkan masa tu. Ampunkan masa tu. Maknanya dia tunjukkan dan tapi dimaafkan, diampunkan semua. Sehingga tidak ditanya dengan detail. Dia tunjuk cuma. Jadi buku kita tu nampaklah tu kan. Oh, merah. Alamak. Apa merah ni? Kecut perut dah kita, ya kan? Tapi di ujung tersebut, afautu anka, aku maafkan. Saya maafkan kamu. Okey, berkaitan dengan perkara ini tuan-tuan, berkaitan dengan dosa dan mungkin menjawab soalan yang semalam mungkin akhir kita tu yang menentukan. Okey, tuan-tuan dan sekalian, dosa kita ini dia ada beberapa kategori, tuan-tuan. Satu adalah dosa yang kita buat dan tidak sempat ditulis dalam kitab amal kita. Kita buat dosa tapi tak ada dalam catatan amal. Tahu tak? Macam mana boleh dapat macam tu? Iaitu bertaubat 12 jam sebelum selepas kita buat tu. Taubat 12 jam. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang buat dosa pada malam hari dan dia bertaubat sebelum masuk hari esok ni, maka malaikat tak tulis. Jadi Allah perintah malaikat tu, malaikat tunggu, jangan tulis dulu. Masa kita buat jahat tu, buat dosa tu, malaikat akan diperintah oleh Allah untuk hold, tunggu sampai esok. Kalau dia bertaubat sebelum masuk hari esok, jangan tulis apa-apa. Okey. Maka dosa kedua adalah dosa yang dibuat dan tertulis di dalam kitab catatan amal kita, tapi lepas itu dipadam. Macam mana tu? Dosa yang dibuat dan melebihi 12 jam tadi tu, kemudian sebelum meninggal dia bertaubat dengan taubat nasuha. Maka meninggal dia macam mana? Tak ada dosa tu dalam catatan, tapi ada bahagian ruangan yang kosong. Ada apa tu? Liquid magma. Apa? Apa tu? Liquid apa? Liquid paper dia tu. Tahulah itu tu. Itu ada benda yang kita buat yang Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Dan ada kesan dia. Dan yang ketiga tuan-tuan, ada dosa yang kita buat dan kita bawa sampai mati. Namun
ketika di padang mahsyar Allah ampunkan dosa kita tu. Ampunnya bila? Di padang mahsyar. Ini yang tuan-puan doakan, wat taubat wal maghfirata ba'dal maut. Itu keampunan selepas mati. Bila tu? Di padang mahsyar. Inilah yang kita kata orang yang kena hisaban yasira ni. Orang yang ditunjukkan dosa-dosa tersebut, lalu dia tidak dipersoalkan. Dia tak disoal macam mana? Kenapa kau buat macam tu? Dia panjang cerita dia. Kalau panjang cerita dia, habislah tu. Orang tu pasti akan masuk neraka tu. Kalau orang yang kena hisaban yasira ini, Allah akan ampunkan dosa, dia akan masuk syurga tanpa masuk neraka. Faham tu? Jadi dosa yang Allah ampunkan masa tu. Macam mana nak dapatkan tu? Satu, kalau boleh tuan-puan padam awal-awal di dunia lah. Jangan tunggu kat sana pula, kan? Sampai kecup perut, kan? Kalau orang yang diampunkan di padang mahsyar tersebut, tahu tak sifatnya adalah satu, tidak mendedahkan aib orang lain. Dengan syarat tuan-puan di dunia orang yang tidak suka mendedahkan aib orang lain. Dia kata tuan-puan tahu ada orang salah, ada orang berdosa, tapi tuan-puan simpan dengan keyakinan insya-Allah satu hari dia akan bertaubat. Tuan-puan doakan sebaliknya, ya Allah ampunkanlah dosa-dosanya. Bukan nak didedahkan, tapi syok dia masa dunia tuan-puan, apa dia tu? Kita akan suka dedahkan. Sebab apa? Mesti jadi gosip panas, bahan yang paling best untuk menyembang. Sebab apa? Syaitan dia akan bubuk perisa dia lagi sedap. Tapi kita tahu tuan-puan, dan ada yang terakhir adalah dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Itu satu je cuma, itu dosa syirik. Yang lain boleh diampunkan oleh Allah, tapi dosa syirik ini Allah tak akan ampunkan, dan menyebabkan orangnya akan kekal dalam neraka. Baik, kembali kita kepada umur 50 tahun. Sebenarnya kita diberi peluang oleh Allah. Kita jaga Islam tadi, amalan Islam tadi tu, insya-Allah hisab kita akan dimudahkan. Makin lega tak hati tuan-puan kasih sekalian? Makin lega, ya Allah. Alhamdulillah. Ini penting. Kadang-kadang di masa tua ni kita masih lagi dihantui oleh benda-benda yang dah lepas. So, dengan tahu tuan-puan cerita ni, perkara ini, tuan-puan dapat meringankan diri tuan-puan daripada beban-beban tersebut. Tuan-puan lebih fokus kepada membina yang akan datang. Yang lebih baik. Okey, apa kata Rasulullah SAW? Faiza balagha sittina, apabila dia sampai umur 60 tahun, razaqallahu al-inabah ila Allah bima yuhibbullah. Iaitu Allah akan beri dia rezeki, atau Allah akan anugerahkan kepadanya perasaan inabah, perasaan ingin kembali, ingin dekat kepada Allah. Siapa umur 60 tahun, dia nak ingin lebih banyak mengaji, dia nak ingin lebih banyak solat, dia ingin lebih banyak menjaga solat, jamaah di masjid. That's mean Allah granted you with inabah. Ini petanda baik tau, petanda baik yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita sesuatu yang baik di akhir hayat kita. Apa yang perlu kita lakukan? Jagalah istiqamah, jaga perkara ni, dan kita cuba untuk buat yang terbaik. Dan apa lagi tuan-puan kasih sekalian, siapa yang dah sampai 70 tahun? Okey, fa idza balagha 70 ahabbahu Allah wa ahabbahu ahlus sana. Masya-Allah. Okey, perempuan yang dah sampai 70 tahun, dia jaga amalan-amalan Islam tadi itu, Allah akan mencintainya
dan juga malaikat-malaikat yang ada di langit. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang sampai umur 70 tahun dia jaga benda ni. Dia jaga amalan-amalan Islam. Insya Allah Allah akan mengasihi tuan-tuan perempuan kasih sekalian dan juga para malaikat. Dan siapa yang sampai 80? Dah dah. Lagi kalaulah sampai 80 tahun fa idza balagha 80 sampai 70 tahun 80 tahun kutibat hasanatuhu wa muhiyat sayyi'atuhu. Umur tersebut yang ditulis oleh malaikat yang baik-baik saja, yang boleh bawa pahala. Terbuat oleh dia benda-benda yang berdosa. Biasanya kalau dia jaga Islam dia buat itu tak sengaja. Macam mak-mak kita kadang-kadang kan, dia terlupa solat, kan? Terlupa tu agak-agak kerana memang dia nak melupakan ke? Tak ada tu. Sebab dia dah jaga dah sebelum tu. Inilah yang saya kata pada pertemuan awal, istiqamah dia buat sebelum tu. Dan ketika dia terlupa melakukan tersebut, pahala tetap dapat. Ini berkah daripada apabila kita istiqamah sebelum itu. Jaga istiqamah tersebut. Nanti memang sampai satu masa tuan-tuan ini dialami oleh mak saya. Mak saya masih hidup lagi tuan-tuan, dia mulai dah lupa dah semua. 80 nak dekat 90 lah, 89 Alhamdulillah 89 tahun sekarang dia dengan saya pun dah mulai lupa dah dia. Dah mulai lupa dah. Solat pun dia buat solat tapi tak berapa rakaat dia tak ingat dah. Ini akan sampai kita. Dan tapi tuan-puan, kita minta perlindungan kepada Allah jangan sampai sampai seperti itu. Allah akan. Tapi kalau sampai juga apa Made? Inilah kata Allah, tulis kebaikan dia saja, yang keburukannya Allah tak pandang dah. Maka masa ibu bapa kita, siapa yang ada ibu bapa macam tu kan, apa yang kena tanamkan bahawasanya ibu bapa kita dah tak buat dosa lagi dah. Kadang-kadang kita ada yang bahasa tak faham perkara itu, dia geram. Kenapa? Dia mempertikaikan perkara tersebut. Perempuan yang dah tahu dan jangan ambil berat pada itu. Apa yang perlu kita jaga pada mak bapak kita? Perasaan dia pada waktu itu. Jaga hati dia supaya dia jangan terasa, supaya dia jangan rasa marah dan tidak suka dengan kita. Jaga perasaan. Banyakkan berdoa, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kenapa doa itu? Sebagaimana dia mendidik aku masa kecil, supaya dia nak ingatkan kita ketika kita menghadapi dia masalah tu, dia jaga aku dulu masa kecil pun macam tu juga dulu, bahkan lagi teruk daripada tu. Ingat? Itu kita kena ingatkan. Dengan doa tu kita ingatkan dulu dia buat aku macam mana dulu. Sehingga ketika kita ingat dia buat kita, dia jaga kita dulu, lapang dada kita. Tak apalah, ya Allah, dia jaga aku lagi dahsyat dulu. Okey. Kalaulah Allah panjangkan umur kita, disampaikan umur 90 tahun macam Tun Mahathir. Ingat tua ni kan. Apa kata Allah? Ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dengan syarat tadi tu dia jaga Islam tahu sebelum tu. Allah akan ampunkan dosanya yang sebelumnya dan selepasnya. Tak ada lagi dah dosa. Tu yang saya kata dia fitrah balik. Apa makna fitrah tadi? Tak berdosa lagi dah. Jumpa Allah tak ada apa-apa lagi.
Otaknya juga lagi lah bagus. Tak ada dosa dah, lagi bagus. Nanti saya akan sebut ada satu hadis lagi ni, yang mana kalau siapa yang dipanjangkan oleh Allah umur dia, maka setiap saat dia itu dikira kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita tunjuk hadis dia. Okey, ini diingatkan oleh Allah. Iaitu la yatamanna ahadukumul maut. Kalau kita sampai umur kita berapa pun, kadang-kadang ada ujian-ujian tertentu, kata Allah, jangan sesekali kamu minta mati. No. Apalagi bunuh diri kan? Minta mati, no way. Wala yad'u bihi. Jangan juga berdoa. Jangan teringin. Kadang-kadang nanti aku nak mati je lah. Ini ada orang anxiety kadang-kadang. Anxiety dia nak mati je. So, tuan-tuan Islam, kita orang beriman sebenarnya insya-Allah kalau dia jaga Islam dia, Allah akan selamatkan tu daripada tu. Ingat kita umur 40 tadi tekan. Allah akan selamatkan dari perkara tersebut. Jadi jangan berdoa dengan tu. Wa idza mata ahadukum in qata'a amaluhu. Tahu tak kalau kamu dah mati, kamu terputus amalan kamu, tak ada lagi dah kamu boleh buat untuk menambah kebaikan kamu. So, apa yang perlu kita ingat? Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tambahkan umur seseorang melainkan Allah nak Allah tambahkan kebaikan untuk dia. Faham tak tu? Jadi Allah panjangkan umur kita, maknanya Allah nak bagi chance kita tambah buat baik. Nak cukupkan kuota, perlu kita lingkapkan. Untuk nak tambah kita buat baik lagi. Ini masa kita sekarang ni Allah tambah umur kan, lebih 60 kan. Untuk apa tu? Untuk tambah kebaikan. Lengkapkan, sempurnakan lagi. Mana yang masih ada kurang kebaikan yang perlu kita sempurnakan. Baik. Dalam hadis yang lain tuan-tuan sekalian, mana yang bagus kan? Misalnya baguslah dia mati kecil lagi atau mati muda lagi, tak banyak lagi dosa dia. Yang ada setengah kan, bagusnya dia. Tuan-tuan sekalian, adakah itu yang baik? Rasulullah jawab sebaliknya. Yang terbaik itu siapa dia? Orang yang Allah panjangkan umurnya, tapi dengan syarat dia panjangkan umur tersebut dia berada dalam kebenaran, dalam Islam. Dia jaga Islam tadi tu, insya-Allah dia bagi umur berapa pun jadi bertambah lebih baik lagi, sebab dia akan bertambah kebaikan dia tadi tu. Saya nak cerita satu kisah yang ada disebutkan tuan. Seorang yang bernama seorang khalifah, Khalifah Bani Umayyah, sebelum Umar bin Abdul Aziz. Apa nama dia? Sulaiman. Ada Sulaiman, saya lupa nama dia. Yang mana tuan-puan, dia ini ketika masuk Masjidil Haram, dia terserempak dengan pakcik tua dah berumur dah, bongkok dah. Okay. Maka saja je Sulaiman bin Marwan berkata kepada dia, Pakcik dah umur macam ni tak teringin mati ke? Kalau kita mungkin bahasa kasar kan. Tapi kerana dia ini raja kan, khalifah kan. Maka apa jawab pakcik tu? Tidak, saya tidak ingin mati. Saya tidak menginginkan kematian. Sebab hadis Nabi kan larang kita untuk menginginkan kematian kan. Maka dia tanya, walima, kenapa boleh macam tu pakcik? Sebab aku tahu setiap masa daripada hidup aku selepas umur 60 tahun ni, Allah akan jadikan ia menjadi asbab kebaikan bagiku. Sesuai dengan hadis tadi kan, di umur 60 tahun ke atas, maknanya itu adalah kebaikan demi kebaikan yang bertambah pada kita. Keberbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-puan dan kasih sekalian,
Kata Rasulullah selagi adalah khiyarukum aqwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan. Orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang paling panjang umurnya dan mempunyai amalan yang terbaik juga. Maka saya nak cerita sikit tentang amalan yang terbaik sebelum kita mengakhiri, sebab masa kita nak habis. Tuan-puan kasih sekalian, ada beberapa amalan yang tuan-puan jaga untuk, sebab kita nak akhir penghujung kita baik tadi kan, terbaik kan. Ingat tu, kalau boleh, macam soalan tu, akhir hayat kita adalah saat yang terbaik bagi kita. Okay. Apa yang perlu kita lakukan? Tuan-puan jaga dua perkara. Iaitu pertama, tuan-puan kasih sekalian, nanti saya akan kongsi pada tuan-puan semua ni. Pertama adalah tuan-puan kena niat. Niat kena bersihkan, kena perbaiki. Niat apa tuan-puan? Niat ini ada 3 kata ulama. Satu adalah niat paling umum. Niat apa tu? Paling umum. Niat paling umum ni apa tu? Tuan-puan kena niatkan, ya Allah, hidup matiku hanya untukmu ya Allah. Itu yang tuan-puan baca pada bila tu? Pada doa iftitah. Kalau sebelum tuan-puan baca je, tuan-puan kena hayati sekarang. Itu tanamkan pada diri tuan-puan, hidup matiku hanya untukmu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tanamkan hidup mati kita untuk Allah, dan semua aktiviti yang kita lakukan untukmu ya Allah. Okey, yang kedua tuan-puan, niat yang bersifat umum. Umum ni bila tuan-puan iaitu ketika tuan-puan nak buat satu amalan. Ya Allah, aku nak menuntut ilmu ya Allah. Ya Allah, aku pastikan semua ilmu yang aku tuntut ini untuk meraih redha-Mu ya Allah. Faham tak tu? Tuan-puan membaca Quran. Tuan-puan tahu membaca Quran ni kan? Ya Allah, ini ulang sebut, ya Allah, aku niatkan semua bacaan Quran aku ini Allah untuk meraih redha-Mu ya Allah. Tidak menginginkan pujian dunia, tapi hanya menginginkan pujian-Mu semata ya Allah. Okay. Itu niat apa tu? Umum. Yang paling umum, yang umum. Dan satu lagi apa tuan-puan niat yang khusus. Khusus tu bila dia tu, kalau boleh sebelum tuan-puan nak melakukan satu aktiviti amal soleh tu, tuan-puan renew doa tu semua. Apa tu? Niat tuan-puan. Ya Allah, sengaja aku hari ini ya Allah untuk pergi majlis ilmu, nak menambah ilmu-Mu kerana-Mu ya Allah. Itu niat khusus. Okey. Yang kedua tuan-puan, azam. Selain niat, tuan-puan betulkan azam. Azam tuan-puan sekalian, pastikan betul-betul nak melakukan amal soleh dan meraih ketakwaan kepada Allah. Ya Allah, aku berazam untuk sentiasa mengisi hidupku ya Allah dengan amal soleh. Tidak ada detik, minit yang aku lalui melainkan untuk mendapatkan pahala amal soleh daripada-Mu ya Allah. Itu azam kita, azam. Jangan azam nak bercuti. Lagi je kan? Boleh saja, jom kita bercuti kan. Tapi ini azam yang mesti ni kita. Okey. Yang selanjutnya tuan-puan ada himmah nama dia. Jadi azam tuan-puan ada himmah. Himmah ini tuan-puan tekad yang mana apapun yang mengganggu aku sepanjang mencapai matlamat yang aku sudah tetapkan itu, aku akan ketepikan ya Allah. Aku tak akan terpengaruh dengan ya Allah. Itu himmah namanya. Itu himmah tu apa tu? Tekad untuk tidak terpengaruh oleh apa dia, cabaran, dugaan-dugaan sepanjang kita nak meraih apa yang kita nakkan tersebut. Okey. Dan selepas itu tuan-puan kena kuatkan tawakal kepada Allah. Tawakal ni bila tuan-puan dia sebagian tuan-puan kata adalah selepas buat kan. Sebenarnya di dalam Al-Quran tawakal itu adalah ketika kita dah azam tadi tu. Dalam surah Ali Imran Allah kata fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau dah berazam, engkau bulatkan penyerahan dirimu, amalanmu itu kepada Allah. Hari ke dia, ya Allah, submit ke dia. Ya Allah, aku buat ni ya Allah.
Kuserah pada engkau ya Allah. Engkau bagilah yang terbaik. Aku tahu engkau tidak akan mensia-siakan amalanku ya Allah. Pegang itu. Dan tuan-puan kasih sekalian, selanjutnya adalah tingkatkan sabar. Sebab kita kata tadi bahawa sabar itu akan bersama dengan Allah. Jadi ketika tuan-puan buat tersebut, tuan-puan sabar melakukannya itu, banyak dugaan ujiannya, tuan-puan ingat himmah tuan-puan tadi itu, dan tuan-puan bersabar. Dan ketika itu Allah bersama dengan tuan-puan, maka akhirnya Allah akan bantu tolong tuan-puan. Dan ketika dah selesai tahu rizat keputusan daripada apa yang kita lakukan tu, jangan tuan-puan mengata, tapi tuan-puan redakan diri tuan-puan dengan meyakini ini adalah keputusan yang terbaik daripada-Mu ya Allah. Jangan tuan-puan lagi menganggap bahawasanya rizat tuan-puan disebabkan si fulan ni yang mensabotaj aku ni, sebabkan inilah dengki kat aku. No. Jangan lagi semuanya sebenarnya. Dan saya tahu tuan-puan, kita umur 60 ni tak ada dah tengok orang ni kan. Dan tuan-puan dah buat kesimpulan dah, semua berlaku ke aku sebenarnya puncanya daripada aku. Betul ke tak? Umur sebelum tu kadang-kadang kita masih lagi kadang-kadang mengaitkan dengan orang lain. Biasa umur 60 kita dah tahu dah, at the end itu ada pada diriku. Maka oleh itu tuan-puan dan kemudian tuan-puan jangan lupa untuk mengikhlaskan, memastikan semua yang tuan-puan buat itu untuk Allah semata. Ikhlaskan. Dan kedua, yang selanjutnya adalah tuan-puan kena tambahkan, iaitu yakin. Tuan-puan dah nampak apa yang kita, tuan-puan dengar dah apa yang kita sampaikan itu. Yang perlu tuan-puan lakukanlah yakin dosa-dosa tuan-puan diampunkan oleh Allah. Yakin setiap amal kebaikan tuan-puan tidak akan disesiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah tu bahawasanya selepas kehidupan ini akan ada kehidupan yang lain yang akan membalas tuan-puan dengan berbagai macam kebaikan yang tiada taranya. Yakin, jangan ragu. Dan selanjutnya tuan-puan, jangan lupa untuk memperbanyak taubat dan inabah. Taubat kalau kita berdosa tuan-puan, inabah yang tuan-puan ketika kita lalai, kita leka tuan-puan, pop balik. Tu kita kata tu fafirru ilallah. Berlari lajulah kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tambahkan itu cinta Allah dan cinta Rasul. Kereta PBQ 8. Siapa ada PBQ 8? Dia menghalang jalan. Menghalang jalan ke? Okey. Dan tuan-puan kata khusyuk, dan ada beberapa lagi. Dan di antara amalan zahir itu kira amalan hati tuan-puan. Amalan zahir yang perlu tuan-puan jaga elok-elok sekarang adalah iaitu banyak berdoa. Kenapa saya tekankan ini tuan-puan? Umur kita sekarang ini, keupayaan tubuh badan kita sudah mulai kurang. Banyak lemah dah, kan? Maka doa banyak-banyak. Doa untuk diri tuan-puan, doa untuk anak cucu tuan-puan, keluarga tuan-puan. Banyakkan berdoa. Doa itu juga ibadah. Kalau sekiranya tuan-puan anggap solat itu ibadah, ingat doa juga adalah ibadah. Bahkan solat itu di dalamnya ada doa. Maka banyakkan berdoa. Dan amalan kedua selain doa yang saya nak tuan-puan jaga, 3 saya nak. Kalau tuan-puan perlu ingat daripada semua ni, 3 je. 1, tadi doa. Yang kedua tuan-puan, banyakkan zikir. Zikir ini sangat dahsyat. Zikir ini sangat dahsyat. Zikir tuan-puan lakukanlah. Kalau boleh, tak ada. Biasanya kita dah umur 60 ni, banyak masa kosong kita kan. Banyak terluang tuan-puan. Tak ada masa kosong, melainkan tuan-puan penuhkan dengan zikir. Ingat benda-benda kat lain yang mengarut, ganti dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Untuk makan setiap hari ada kan? Cukuplah tu. Jangan ingat benda-benda lain. Ganti makan kita. Satu lagi tuan-puan, kalau boleh makan yang
makan nasi biasa ni tumpang kena kurangkan. Memang dah kurang dah Ustaz kan. Memang betul. Kurangkan. Saya pun dah kurangkan. Saya makan sekarang 2 kali je sehari. Ringan badan saya. Kita makan kadang-kadang bukan sebab lapar, sebab nak makan, nak cuba. Macam sedap. Padahal Nabi cakap tu, makanlah masa lapar. Dan kalau tuan-puan amalkan tu, ringan nak buat benda lain. Mana yang boleh tuan-puan skip? Makan tengah hari tak payah pun tak apa semua. Kita kata banyakkan berpuasa. Pergi sarapan pagi, lepas tu tunggu malam lagi. Dah cukup. Saya buat macam tu je. Alhamdulillah ringan badan. Penyakit-penyakit lain pun lari jadi dia. Saya ada penyakit gout dulu. Alhamdulillah. Memang kena macam tu. Satu lagi adalah jangan sesekali sentuh gula lagi. Gula stop. Kalau boleh. Gula tu memberatkan badan kita, menyebabkan kita juga akal tuan-puan jadi lemah tau. Jadi kurangkan. Kalau tak boleh stop langsung, kurangkan. Sebab banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Baik, tuan-puan sekalian, saya rasa setakat itu dulu tuan-puan yang dapat saya kongsikan. Saya mohon maaf atas kelemahan dan kekurangannya. Yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada tuan-tuan dan puan-puan saya mohon kemaafannya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat menyambut hari raya. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih juga kepada Helwa yang jemput saya, kepada tuan-tuan puan-puan semua, insya-Allah. Mudah-mudahan barakah Ustaz. Terima kasih. Jazakillah. Ini Ustaz daripada Qatar ya. Oh, masya-Allah.